maka bankruptcy. So bankruptcy nanti dia akan tahulah. Dia tak boleh buka bank account, dia tak boleh pergi luar negara. So dia ada notice bankruptcy terhadap dia. So dia tak boleh pergi ke luar negara, masa tu dia tahu, alamak aku bankrupt. So masa tu nak tak nak dia kena pergi jumpa Wabi Fahmi. Tapi hari ini menarik Syahidan kata, ni saya nak jawab Syahidan ni. Gatekeeper media dulu tak sekejam sekarang, kata Syahidan. Seorang ahli parlimen Perikatan Nasional menyela cara kerajaan didakwa kejam dalam menyekat industri media tempatan daripada melaporkan berita dianggap bertentangan dengan pendirian Anwar Ibrahim. Berucap ketika membahaskan belanjawan, Syahidan mendakwa rakan wartawannya meluahkan rasa tidak puas hati terhadap Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Syahidan berkata pengamal media telah ditegur oleh Fahmi apabila mereka melaporkan berita yang tidak mengikut skrip kerajaan Madani. Apa telah cara jadi Fahmi, seorang yang memperjuangkan hak kebebasan bersuara pada masa lepas. Sebelum ini, Perdana Menteri juga tekankan media bebas yang bertanggungjawab dan ambil rasa terbuka di atas kritikan dan teguran. Ramai rakan media dipanggil SKMM dan beberapa portal diberi amaran sekat kerana bertentangan dengan hasrat PN. Nak kerajaan dulu dan sekarang, dulu ada gatekeeper, penjaga media. Tapi tak sekejam sekarang. Kita tak syok sendiri, kita perlu mendengar pandangan semua pihak. Baik, saya jawab. Saya adalah salah seorang mangsa kekejaman kerajaan sebelum ini. Dalam masa yang sama, kalau tuan-tuan ingat, berita akta berita tidak benar yang diluluskan di bawah akta darurat. Bukan setakat saya, ramai lagi sebenarnya kena tahan. So, bila dia sebut gatekeeper itu tidak kejam, sekarang ini tuan-tuan, ada ke kita tangkap orang dalam keadaan dia tak fitnah? Paling kurang, kita saman dalam fitnah. So, bila kita sebut kejam itu, kan, kita tengok sendiri hari tempoh hari. Daripada 2010 sampai sekarang, hanya 19 orang yang didakwa di bawah akta hasutan. Saya salah seorangnya. Tetapi erti kata lain, tak ada pun kerajaan menggunakan akta hasutan itu sewenang-wenangnya. Tetapi, apa ini masukkan sebagai kejam? Dia bukan kejam. Tuan-tuan, kalau kejam, macam kenapa berita boleh menyiarkan benda yang tidak sepatutnya disiarkan? Kita pun tahu benda tu. Tetapi yang ditegur oleh Fahmi, bukan itu. Yang ditegur oleh Fahmi adalah berita ataupun pun, ataupun headline yang misleading. Yang tak sepatutnya, yang pro kepada pembangkang. Bukan pro kepada pembangkang arti kata tak boleh, tak. Misleading. Ceritanya tentang lain, tetapi dia punya berita, dan kita faham majoriti rakyat ni bukan baca isi berita. Dia tengok headline je. Dan antara contoh, saya bagi contoh tuan-tuan. Bila Wabi Fahmi hari tu, dia diminta oleh seorang ahli jawatan kuasa menerangkan tentang isu konsert band yang mana dihentikan oleh kerajaan pada waktu itu. Kan dihentikan oleh kerajaan. So dia terangkan lah. So bila dia terangkan di dalam masjid, ada orang ambil gambar, wala on pass ambil gambar, kemudian disebarkan, dia kata bahawa inilah Fahmi berceramah dalam masjid. Antara yang menyebarkan adalah Papa Gomo. Kemudian yang menyebarkan juga adalah Page Kuang dah dapat surat. Dan yang menyebarkan juga adalah Ahmad Dusuki. Dua ni dah dapat surat. Sekarang ni ada seorang lagi belum dapat surat saman tu. LOD, Letter of Demand tu. Siapa dia tuan-tuan? Papa Gomo. Okay, kita baca kenyataan Wabi Fahmi sendiri mengenai perkara tersebut. Peguam saya telah cuba menghubungi individu bernama Wan Muhammad Azri sejak beberapa bulan lalu. Ini berkaitan kenyataan fitnah yang dibuat individu tersebut terhadap saya sebelum PRN Ogos lalu. Oleh sebab surat saman ini tidak dapat diserahkan ke tangan beliau, mahkamah telah memutuskan pada 6 November supaya peguam saya menyerahkan permakluman secara penyampaian ganti atau substitute services. Oleh itu, notis itu telah diterbitkan dalam surat khabar The Star. Dia kena terbitkan 3 surat khabar. So, salah satunya adalah The Star. Notis saman Fahmi terhadap Papa Gomo disiar di akhbar. Notis saman yang difailkan Fahmi Fadzil terhadap Muhammad Azri diserahkan melalui parlimen gantian. Fahmi berkata dia dibuat menerusi siaran akhbar tempatan berbahasa Inggeris susulan Wan Muhammad Azri gagal dihubungi sejak bulan yang lalu. Nah, untuk maklumat Papa Gomo, alamat yang telah digunakan yang terakhir adalah Muhammad Azri F-1-9 Villa Danau Apartment jalan berapa ni? S52/23E Taman Danau Kota Setapak 53300 Kuala Lumpur. So, menurut juga apa orang kata, maklumat yang kita terima bahawa dia tidak lagi tinggal di alamat tersebut.
Jadi ada satu video keluar hari ini, Papa Gomo pakai baju Muhammad Ali. Wah, saya tak takut lah. Saya tak lari. Tapi saya tak terima lagi notis tersebut. Papa Gomo, ni saya nak cerita. Aku nak cerita Papa Gomo. Memanglah kau tak terima. Kau kat mana? Kau kat mana? Apa kata hubungi? Dia ada tulis tu kan. Tetuan, saya bagi tahu, saya memudahkan geng-geng Papa Gomo, tolong bagi tahu dia. Nama lawyer tu adalah Tetuan Ashik Ali & Co. ASHEEQ. ASHEE. Tolong seorang tulis kat bawah. ASHEEQ. Ashik Ali & Co. Ashik Ali & Co. Okey, apa Papa Gomo boleh buat? Papa Gomo boleh hubungi Ashik Ali & Co tersebut. Okey, saya tunjuk lagi. Ashik Ali & Co. Tuan-tuan, boleh tengok kat bawah tu. Ashik Ali & Co. Ashik Ali & Co. Okey. Papa Gomo mana mau lari? Mana mau lari? Kita fighter. Kita pejuang. Tapi jumpa pondan. Ya, ada satu video Papa Gomo pergi mengurat pondan kat dalam live tu kan. Ingat tak? Tak tahu. Geng-geng PN ni memang suka seks-seks macam tu. Geli aku. Kan? Poinnya adalah macam ni, tuan-tuan. Yang Syahidan Kasim sebut tadi tu tentang gatekeeper inilah contoh dia. Ini saman dia. Dan ini saman yang kita kata kita saman. Kita saman sekarang ini. Dalam perkara ini kita saman. Fahmi Fazil saman. Nah, apa berlaku kalau sekiranya saman tersebut tidak sampai? Maksudnya Papa Gomo tak dapat. Ada yang tanya saya juga, kalau Papa Gomo tak dapat saman tersebut, so apa maksudnya? Adakah Papa Gomo akan bebas ke? Dia tak bersalah ke? Apa yang dia akan kena? Okey, dia macam ni. Surat itu di-serve. Okay, dia akan cuba cari sebaik mungkin nak serve. Dia kena serve dengan orang tu. Tapi kalau orang tu tak dijumpai, so dia kena kembali kepada mahkamah. Ditunjuklah. Dia dah hantar AR melalui surat berdaftar sebagainya. Dia hantar semua. Dia dah hantar kat rumah, tak ada orang. Ambil gambar. Tunjukkan mahkamah. Mahkamah tidak boleh dihubungi. Now, bila tak boleh dihubungi, mahkamah kata, baik, guna sekarang ini substitute. So, sekarang ini guna paper lah. So, keluar dalam kurang-kurangnya 3 surat khabar. 3 surat khabar. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan satu lagi surat khabar lain. So, keluar. Now, kalau sekiranya setelah 14 hari, ini saya nak cerita, bukan saja kepada Papa Gomo, tapi kepada semua. Dalam masa 14 hari, notis itu tidak dijawab. Letter of demand itu tidak dibalas. Maka hakim bolehlah membuat apa yang dipanggil sebagai JID. Apa itu JID? Judgment in Default. Bermakna hakim boleh memutuskan keputusan kes tersebut terhadap terhadap tertuduh lah, terhadap defendant lah. Bukan tertuduh, terhadap defendant. Dan berkemungkinan besar kerana defendant tidak ada di situ membela diri, dia berkemungkinan akan didapati bersalah. Berkemungkinan besar dia akan didapati bersalah. Dan hakim boleh terus jatuhkan hukuman berapa. Sebab sekarang ni kalau tersalah, Fahmi dia minta berapa? 10 juta ke 1 juta? Tak ingatlah. Ada demand dia. Katakanlah dia minta 10 juta katakan. So dia kata, dan hakim kata, baiklah dengan ini, disebabkan defendant tak ada, maka saya menganugerahkan kepada plaintiff sebanyak 1 juta ringgit. Contoh. Dibagi 1 juta ringgit. Oh, saya tak nak 1 juta ringgit sebab tadi saman 10 juta. Saya nak 5 juta. Sebab saya diseranglah, saya ni menteri, saya ini itu, ini reputasi saya, bla 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 semua. Okey, hakim kata 3 juta. Dia dapat 3 juta. So, dia akan serve 3 juta. Tak dapat dijumpai juga. Tak dapat maka bankruptcy. So, bankruptcy nanti dia akan tahulah. Dia tak boleh buka bank account, dia tak boleh pergi luar negara. So, dia ada notice bankruptcy terhadap dia. So, dia tak boleh pergi ke luar negara. Masa tu dia tahu, alamak, aku bankrupt. So, masa tu nak tak nak dia kena pergi jumpa Wabi Fahmi. Faham? So, prosedur dia, jangan ingat kalau dia tak dapat, dia lari tu, maksudnya, oh, that's it, lepas lah aku. Lepas ni tak payah ada apa lah. Okey lah, selamat lah aku. Bukan macam tu, it doesn't work that way. Dia bukan macam tu. Dia tak terlaksana macam tu.